Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan hari ini. So guys, hari semalam ada sesuatu menarik berlaku di Bitcoin. So kita akan tengok adakah hari ini adakah akan continuously buat small recovery atau tidak. Nanti kita akan tengok di chart. So sebelum tu, let's go kita review dulu di coin market cap. Okay, inilah coin market cap. So tengok apa yang dah berlaku semalam. Tempoh agak adakan perubahan yang besar sebab memang ada sedikit correction. So tengok market cap berada di 1.27 trillion, almost ke 1.3 trillion. Dia punya hampir dia punya target di recovery untuk total market. Nanti kita akan tengokkan di chart apa akan berlaku. So untuk semalam recovery sebanyak 5.78% untuk market cap. Bila market cap meningkat, kita expect harga coin akan melakukan peningkatan juga. Tak kira Bitcoin ataupun altcoin, semua akan ada sedikit peningkatan. Dan tengok volume terus melakukan pertambahan 77.9 billion, which peningkatan untuk semalam 19.12%. Sebab tu kita tengok ada semalam ada pergerakan yang banyak disebabkan ada volume yang banyak dalam market. Tengok dominant kita tengok berada di 47.1. So expected tu macam dia pergerakan atas lagi. So macam tu dekat malam dominant. So kita tengok untuk yang ini agak semalam dalam 46 untuk 47. So ikutkan dia dah melakukan sedikit perubahan. Kita tengok market cap meningkat, BTC meningkat dan BTC meningkat. So kalau itu yang berlaku, selalunya kita akan berada dalam keadaan buran lah. Kalau bila kita nak tengok BTC buran, kita akan tengok pergerakan yang macam ni. Market cap meningkat, dominan BTC meningkat, harga BTC meningkat. So kita akan expect harga BTC akan naik dengan cepat dan altcoin probably akan naik dengan slow lah. Tapi itu nanti kita tengok di chart apa yang berlaku lebih detail. Adakah pergerakan itu yang kita tengokkan? Nanti kita akan ke chart. So guys, let's go kita tengok harga coin semasa untuk pagi ni. So untuk BTC berada di 32k. So which is tengok chart tadi. Harga tertinggi untuk semalam untuk pagi semalam adalah dalam 33k. Kemudian price tu melakukan rejection yang besar untuk dalam daripada 33k tu. Terus bounce balik ke kawasan 31. So nak balik 32. So pergerakan banyak 8.13%. Untuk weekly hampir 3% dropping. Tapi untuk monthly sudah pun recover sikit. Sebab semalam kita tengok sebelum ni 2-3 minggu ni dan bulan pun tak recovery. So sebab kenaikan hampir 33 tu, ada sedikit kenaikan umur 0.12% untuk monthly. Untuk Ethereum daripada 1.7 kembali balik almost ke 2k. So expected kalau BTC sampai ke 33k, so expected Ethereum semalam hampir 2k dan reject blade. So 1.9. Dia kena tengok ke chart tu 10% peningkatan. Dan untuk another kita tengok untuk Binance masih lagi bawah 28. So sebenarnya sebelum ni dalam $300. So untuk kejatuhan ni masih lagi belum jaya untuk naik ke atas $300 balik. Tapi kita tengok ada peningkatan almost 10% lah, 9.36%. Untuk Cardano melakukan peningkatan 9.10%. Tapi agak lemah untuk Cardano untuk naik. Sebab apa? Dalam market masih lagi fear maknanya. Tapi tu kenaikan semalam tu agak mencurigakan. Maknanya kenaikan yang ni agak mencurigakan. Sebab apa? Kalau kita tengokkan dalam untuk kita fear market ni, kita ada indikator ni, fear and greed index. Secara keseluruhannya dalam market masih lagi extreme fear. Lepas tu extreme fear ni maknanya tak akan ada banyak barang pembelian. Tapi apa yang kita tengok untuk semalam berlaku volume dengan pergerakan yang drastik, pergerakan yang tinggi. Sebab tu juga selalunya pergerakan yang macam tu selalunya adalah bukan retail punya buyer lah. Itu adalah whale punya buyer yang boleh buat pergerakan yang drastik macam tu. So kita tengok lagi untuk SRP masih lagi 0.5, drop 26%. Dogecoin 0.18, 0.19, 12%. Polkadot 12. Tengok walaupun ada peningkatan yang besar, ada peningkatan yang besar ni percentage ni, tapi masih gagal untuk naik ke all time high. Untuk high minggu lepas dalam Polkadot dalam 15 ke 16, Uniswap dalam 22, Solana dalam 27. So Solana very stabil, very strong stabil. So kalau drop ke dalam memang tu nak try opportunity Solana lah. I mean dah dapat dalam
dapat dalam 10 coin pun dah jadilah Solana ni. Kalau sebab apa, harga dia agak mahal. Kalau nak 10 coin harga sekarang ni dalam 260. So 260 kalau kali 4 tu dalam 1,000 jugalah untuk dapat 10 coin pun, walaupun RM1,000 jugalah. RM1,000 juga kalau dapat 10 coin kalau harga semasa ni. Which is kalau jatuh dalam 23, bawah 23 macam tahu Solana antara 23 ke 13 tu ada kawasan support. So expected kalau BTC drop, daripada 32 sekarang ke 26, dia expected Solana akan jatuh dalam 23 ke 13. So probably dia akan drop Solana lah. Dia punya another main target untuk Solana, dia punya target ialah dia dapat 10 coin lah untuk Solana. Tak dapat banyak, at least kita dapat sikit. So itu untuk cara umumnya. Kita tengok semua hijau, tapi hijau pun semua hanya kata kenaikan yang weak je. Sebab apa? Kenaikan tu tak masih lagi yang kata baru. So kita tak tahu lagi adakah itu buran ataupun bootstrap. Macam tu ada terangkan video semalam. So siapa nak lebih detail adakah bootstrap ataupun buran, anda boleh tengok video review ni semalam, malam semalam. Sebab tu ada terang lebih detail lah. Sebab ada itu buran ataupun bootstrap. Ada macam mana dia nak jadi buran. Kalau betul ini pergerakan dalam pergerakan buran, tu anda boleh tengok video semalam untuk lebih detail. Okay, let's go, kita pergi ke chart. Yang pertama macam biasa kita akan pergi ke coin total market cap, tengok pergerakan apa yang dah berlaku. So semalam kita ada pergerakan yang drastik, melakukan peningkatan. Dua expected semalam. Untuk semalam dua expected untuk price itu jatuh dulu kawasan ni, barulah melakukan recovery. Tapi price terus melakukan recovery dan momentum yang kuat kat sini. Dan kita tengok untuk kat mana pergerak, dan tengok price dah pun melakukan rejection. Sebab apa? Dua ambil semalam daripada swing high ni ke swing low, dan kita dapat 0.6 Fibonacci kawasan ni. Kita tengok price tu betul-betul sampai ni dah berlaku rejection lah. So kita ada kawasan base. Dan kita tengok kita tarik balik Fibonacci, swing high to swing low. Alright, kenapa tu ambil swing high ni? Macam cakap semalam ada pergerakan daripada higher low to swing low, higher low to swing low. So siap silap yang ni, bukan yang ni. Kita ambil yang ini. Swing high. Oh betul. Sekejap lah. Okay, yang ni. Kita akan expected ini higher high. Expect yang ni adalah sama lagi, belum buat higher low. So inilah buat higher low, swing high to swing low. Kemudian dia buat sedikit kenaikan, higher high. Kemudian buat lower low. So yang ini, kalau ini dengan ini sama. So kita tak panggil dia higher low. So ini dia naik lagi. So price turun daripada sini untuk buat higher high, higher low. Dan ini buat inilah baru kita buat higher low. Dan barulah buat lower low. So kita tengok pergerakan. So apa yang ambil semalam dari situ. Kita dapat 0.6 Fibonacci, 0.6 dan 0.7. Tengok price tu betul-betul lah. Price tu betul-betul masuk ke kawasan ni dan berlaku rejection. Kita tengok ada percubaan yang ke atas tapi berlaku rejection besar. Sebab apa? Ini kawasan resistance lah untuk Fibonacci. Dan kita tengok ada berlaku pergerakan. Tapi ini ada kita tengok price itu sebenarnya. Kalau kita tengok untuk lebih untuk bull, ni price itu dah break sebenarnya. Dah break horizontal support kat sini. Right, kita dah break support ni. Maknanya berada balik di kawasan atas support orange ni. So expected tu hari ni boleh lagi berlaku peningkatan untuk sampai ke sini. Dan bermain kawasan ni dah melakukan another test. So kita tengok kat mana resistance lagi ke atas. Untuk yang tu kita perlu tengokkan, kita perlu cari resistance yang ni lah. Sekejap tu akan kecilkan balik. Set, okay. Okay, so kita tengok sekarang kita ada tunggu resistance yang lain. Tu resistance yang lain kita tunggu ialah yang kita panggil paling atas ni, swing high to swing low. Tu untuk price tu naik lagi, ada lagi potential. Untuk potential untuk kenaikan ialah sampai lagi di kawasan atas ini.
So sekiranya ini berlaku, the expected price mungkin untuk Bitcoin probably akan sampai dalam kawasan 36. So ada kita punya support. So kat sini kita nampak ada potential. Hanya walaupun dia ada resistance, ada probably untuk berlaku bounce balik ke bawah pun ada. Tapi untuk dia kat sini kita dah break kawasan minor support ni. Probably price tu boleh bermain kawasan ni, kemudian melakukan ada kenaikan untuk berlakukan ke atas. Sebab apa? Bila berlaku ini, kita expected akan berlaku ni, dia break kita punya higher low ni, tu akan menyebabkan dia buat higher high, tu spread, lepas tu dia akan melakukan lower low, kemudian berlaku higher high. Dan kita tengok kat sini sampai ke kawasan resistance balik, dan kita ada trend line ni. Kita tengok adakah price tu break ke atas. Kena break ke atas 1.4, boleh kita akan tengok inilah yang buran akan berlaku. Walaupun buran berlaku masih awal untuk melakukan dia full recovery. Sebab apa? Kita ada masih lagi di kawasan-kawasan tertentu lah. Nanti di Bitcoin, di chart Bitcoin tu akan tunjukkan tu, ini boleh berlaku terus bounce ke bawah, ataupun price tu buat cover sampai sini, buat lower high, kemudian buat high high baru break tu. Ini berlaku, kita akan nampak BTC akan melakukan kenaikan yang drastik lah. So sekiranya total market meningkat, ada altcoin meningkat, kita tengok apa yang berlaku. Untuk tu tak masalah. Kalau market cap meningkat, kita akan kembali profit. Tapi kalau total market terus melakukan kejatuhan bawah sampai kita punya target 1 trillion, kita expected untuk buy more Bitcoin. Sebab apa? Untuk long term. So, itu yang dua harapkan. Sekiranya berlaku kejatuhan, dua akan grab buy. Jika berlaku kenaikan, dua akan layan profit. So let's go, kita pergi ke dominant. So kita tengok ini adalah melakukan peningkatan. Kita tengok dominant, apa yang dominant dah buat. Dominant masih lagi melakukan penurunan. So samalah untuk pagi tadi yang tu tengok di Kito market tadi, yang tu cakap tadi, market cap meningkat, dominant meningkat. Itu bukanlah, tu mesti salah. Sebab apa? Kita tengok tentara besarnya, kita tengok sini market melakukan peningkatan, dan kita tengok di dominant melakukan penurunan. So apa yang masih lagi kata dalam pergerakan bearish. Sebab apa? Kita tengok market meningkat, dominant menurun, BTC akan meningkat. So di sebaliknya, kalau tengok dominant berturun, market cap menurun, tengok dominant meningkat, harga BTC akan menurun. So pergerakan macam ni, orang kata pergerakan tak sama ni, kita akan tengok ialah ni pergerakan bearish lah, pergerakan yang bearish. Dan ini adalah pergerakan bullish. Tu tengok apa yang berlaku dalam market. Sebab apa? Expected tu untuk full recovery, dia expected untuk market cap berada di dalam kawasan 50k. Sebab apa? Okay, dia akan tunjukkan sekiranya dominant berada hampir di kawasan satu kawasan ni, dia akan tunjuk, dia akan delete dulu. Yang itu kita perlu pergi ke weekly. Sebab apa? Kita perlu tengok berada, kalau ikutkan ini perasan dalam ni ada kawasan sedikit orange. So ini apa? Ini adalah kawasan kita punya box support. So last box support kita weekly baru nampak. Monthly baru nampak lagi jelas. So ini monthly. So ini adalah garisan-garisan tu. So kita tengok, kita sama juga tu buat support dan resistance. So kita resistance ada di kawasan ni hampir 72 ke 80. So untuk yang ni minor resistance untuk dominant berada sekarang dalam kawasan box support lah, antara 43 ke 49. So the expected price itu perlu balik berada dalam kawasan 50% dalam total market. So baru tu kini price sampai tu, barulah tu expect untuk BTC melakukan buran balik untuk all time high baru 80k, 180k. So sekarang masih lagi dalam kawasan ni. So expected akan ada lagi, orang kata pergerakan dalam 45, 46% untuk dalam market, dan akan menyebabkan BTC jatuh lah. Dan kita tengok juga kiranya price tu kembali kawasan almost 50%, hampir 5%, kita akan expected price tu akan melakukan kenaikan untuk balik ke kawasan resistance sampai ke 70%. Bila itu berlaku, kita akan nampak harga BTC akan melakukan kenaikan. Dan masalah kita tengok harga BTC akan membuat buran ataupun membuat another circle untuk all time high baru. Kita punya target almost paling tinggi ialah 180k. So tengok, let's go, kita pergi ke BTC, apa yang dah berlaku. Sebelum tu untuk dominant, apa short term pergerakan, apa yang akan expected berlaku. So untuk pergerakan yang ni, ini adalah pattern falling rising wedge. So expected price tu yang di bawah. So sekiranya price tu masih lagi bounce ke atas, kita akan nampak harga BTC akan jatuh, market cap akan jatuh. Tapi sekiranya price itu akan
price dominant akan melakukan kejatuhan dalam 45%, kita akan nampak market cap akan meningkat. Kita akan ingat total BTC pun akan ada lagi berlaku peningkatan. So, kita tengok apa yang berlaku hari ni. Masih ada peluang untuk naik, ada peluang turun. So, akan efek di BTC. So, kalau kita tengok dekat Store SI dah berada di oversold, tapi SI ni masih di kawasan tengah. So, apa yang akan berlaku ialah pembeli akan berlaku kalau SI ni untuk jatuh bawah, kita perlukan volume yang banyak. So, mesti akan berlaku M. Kemudian kena price ni berlaku ini dekat sini, dan barulah kita akan ada peluang untuk momentum untuk melakukan kenaikan atas. So sini ada sedikit kena kata 50-50 lah untuk price tu jatuh bawah ataupun naik atas. So kita tengok aja monitor, tak masalah kan. Kita kalau untuk trading, yes, kita akan perlu tengok lebih detail. Tapi untuk investor, kita hanya tengok pergerakan yang besar lah. Apa akan berlaku dalam market tu expected. Masih lagi boleh berlaku ke bawah dan berlaku ke atas. Yang berlaku ke bawah, kita akan nampak sedikit rejection lah daripada price semalam. So tengok Bitcoin, BTC USD. So ini tu dah comot sikit ni. So kita akan delete certain. Okay, yang ni rasa okay. Kita tengok semalam pergerakan price berada di kawasan ini dah melaku rejection yang besar. So dalam market terus berlaku FOMO, price over. Kenaikan ni ada kenaikan yang orang kata yes, nampak ganda yang besar. Tapi kalau kita zoom out sebenarnya, kita zoom out, pergerakan tu is nothing. Pergerakan tu nothing lah. Sebab apa nothing? Dia akan tunjuk kita kena zoom out chart. Kita tengok ni, pergerakan tu is nothing. Sebab apa? Kita ada banyak je yang hijau yang ni. Contoh hijau yang ni, kita tengok berlaku kenaikan tu rejection. Yang ni pun kalau kita tengok ada pergerakan yang besar hijau ni pun berlaku rejection. So yang ni pun expected apa yang berlaku, akan berlaku pergerakan besar dan berlaku FOMO dalam market. Kemudian will akan dump balik price untuk ke bawah. So itu sebab apa kita dalam downtrend di kawasan masih pun berada di kawasan very bearish kawasan. So expected price tu lagi turun bawah berbandingkan ke atas. Tapi boleh juga cakap ini sebab apa price tu reject daripada very good kata very crucial point ataupun point yang penting untuk di kawasan support yang penting dia antara kawasan 30 dan 28k tu. Ini adalah boleh kata panggil deep. Sebab apa, inilah potential deep. Sebab tu dia cakap itu kalau siapa yang masih baru nak beli coin boleh tunggu kawasan antara 30k. So now 30k ni a very good position untuk buy maknanya. Macam tu cakap sebelum ni, siapa yang first buyer boleh tunggu 30. Kenapa tu tak beli 30? Tu ada dah kawasan di 31. Sebab tu tak buy dah itu. Sebab apa? Tu dah ada kawasan kat sini. Tu expected tu kembali yang kawasan ni tu beli tu dah kembali balik profit untuk sementara. Tapi apa yang tu tengok untuk sekarang ni, untuk pergerakan sementara untuk coin, tu tak expect akan berlaku another push up ke atas ni. Berfikir akan kita tengok akan berlaku sideways. Kenapa? Kalau kita tengokkan dekat stock RSI, perkara ini, dua expected to RSI dah berada di overbought. So hanya ini aja, ada sedikit lagi kekuatan untuk sampai ke atas ni. So ini probably akan ada sedikit pergerakan yang orang kata M macam ni untuk sampai ke atas ni. Dan expected tu untuk price tu probably akan sampai untuk kawasan ni lah. Semalam tu ada tarik Fibonacci. Tu ada tarik Fibonacci. Dan ini daripada swing high to swing low. So kita dapat 0.6, 0.7. Price dia antara ni yang tu tunjukkan antara 33.4 antara 32.5 ni price tu probably akan sampai. Dan malam tadi price pun dah sampai maknanya. Kalau ikutkan tengok price dah pun sampai sini first kawasan resistance kita dan terus melakukan rejection. So expected zone price akan bermain dalam kawasan ni dulu. Sebab apa? Yang pertama dah kawasan resistance dah rejection. Dan kawasan support sini pun maknanya dia dah break atau price bermain balik di kawasan support. Tu kita tengoklah apa yang akan berlaku kat sini. Expected akan berlaku sideways ataupun boleh juga whale akan pump lagi sekali untuk naik ke atas, kemudian barulah melakukan ke bawah. So mesti kita tengok apa dalam market sekarang, wait and see. Jangan FOMO untuk buy dan jangan FOMO untuk sell. Sebab apa? Untuk FOMO dalam buy tu masih baru. Sebab apa? Ini adalah hanya pergerakan orang kata macam dia cakap semalam, ini adalah pergerakan untuk buat higher low, kemudian baru buat lower low.
kita perlu tunggu price itu buat higher high barulah, and lower low barulah kita higher low, kat itulah baru kita akan buat position buy. So kat sini bukan position buy, tunggu dulu biar price naik atas dulu, dan bila berlaku rejection barulah kita akan buat position untuk buy. Kita boleh, kalau berlaku kenaikan, kita boleh buat balik dollar cost average untuk di spot, di account spot tu pun dah lama tak buat dollar cost average di spot. Sebab apa? Itu hanya boleh buat di DCA di spot tu bila buran berlaku lah. Itu strategi yang kita buat bila price melakukan kenaikan atas. So bila untuk downtrend ni, apa yang kita boleh buat adalah lebih bagus macam Zul. Sebab tu Zul on balik tu punya trading di Bybit. Sebab apa? Zul nak ambil opportunity untuk grab profit bila price tu jatuh, masuk sell di bawah, ambil profit. So untuk masuk price melakukan buran balik, nanti kita akan buat di spot balik. Orang kata pembelian yang tak ada risiko, kita buy di bawah dan jual sikit atas. Bila berlaku lower high kita akan buy, higher high kita jual, lower high kita beli, higher high kita jual. So kita akan banyakkan kita punya coin pula. So itu yang berlaku. Kita tengok apa yang berlaku sekarang ni. Alright, kita tengok dua ada channel sebelum ni, dua channel. So draw balik channel ni. So kita tengok expected tu masih lagi price tu boleh melakukan atas. Sebab apa? Disebabkan RSI ni masih lagi ada ruang untuk melakukan ke atas ke overbought, walaupun stok RSI dah berada di atas. So akan besarkan sikit ni. Kita tengok yang ni masih ada ruang lagi untuk kenaikan. So expected boleh je price itu melakukan kejatuhan. Tu kita tengok ada rejection, kemudian kat sini ada hanya sideways, melakukan kenaikan balik, berada balik di overbought. So ini dah overbought. So bila ini berlaku, yang ini dah di overbought, yang ni pun di overbought, kita expected akan ada berlaku rejection yang besar. So basically expected tak banyak melakukan peningkatan expected untuk dalam channel ini aja. Right, channel ini kita tengoklah, sekiranya price tu berjaya break channel ni, barulah kita buat high baru, dan barulah kita akan ada potensi untuk bull melakukan sedikit recovery, melakukan ni high lower low, lower high, kemudian berlaku higher high. And then kita lagi ingat, kita masih ada di kawasan minor resistance dan support 36 dan 30k. Price tu masih lagi boleh bermain. Tengok macam ni, 30, 36, 30, pergi 36, 30, 36. So masih baru, dekat tak ada sebarang confirmation bahawa price itu akan buat bull recovery. Pergerakan ini hanyalah pergerakan whale, pergerakan untuk menakutkan market, penakutkan untuk seller. Sebab apa? Kita tahu ramai untuk trader, ramai trader masuk dalam hanya masuk position sell ya. So ini dia akan liquidkan position sell. Sebab apa? Banyak masuk sell kat sini maknanya. Macam Zul itu pun, Zul ada masuk sell di kawasan atas ni, dia masuk kawasan ni, and then dia masuk atas lagi, dan dah profit tu loss. So dia akan cuba untuk scarekan, liquidkan dia punya untuk sell ni. Sebab apa? Sebagai trader, kalau masuk sell ni, selalunya dah profit sampai bawah, kita akan dropkan kita punya stop loss dalam profit, almost dalam lower low ni, kita akan pattern ni lah. So now apa yang berlaku? Dah pun liquid sebab semua kedudukan sell kat situ. So menyebabkan price akan melakukan kenaikan. So now expected tu bila sampai balik ke kawasan ini, right, kita akan ada another short position kat sini. Kemudian bila price tu berjaya lagi liquid, kita akan nampak another short position di kawasan 36. So price akan berlaku macam ni, and then macam kat tu sekiranya price berlaku berjaya ke 36, expected akan berlaku pergerakan yang macam ni pula. Dan sekiranya break 36, kita expected price tu akan sampai ke kawasan kita punya 42, dan sini sampai 42 ada expected untuk berlaku lagi rejection yang macam ni, dan untuk rejection macam ni. So untuk price tu melakukan kenaikan, kita perlu break 42, dan untuk yang ni kita perlu break 30. Dan semalam pun dah break 30, tapi orang kata hanya break itu di momentum tak kuat untuk another push untuk 28 untuk sampai 26. Tapi ingat, di weekly kita dah pun break 50 MA. So dia akan tunjukkan di daily. Alright, so akan delete yang ni dulu. Okay, kita tengok di weekly. Alright, sebelum ni ingat, weekly macam tu cakap, weekly kita dah pun ada confirmation bahawa price itu akan jatuh ke bawah. Sebab apa? Kita dah berada di bawah 50 MA EMA. So tengok, price dah pun break 50 MA macam cakap. So expected price tu akan jatuh ke kawasan 100 MA pula, which is 1 MA lah di kawasan ni. Price tu dalam kawasan 24-25k. So now price ni akan cuba untuk buat correction, kemudian barulah melakukan rejection balik ke bawah.
Pun apa yang kita tengok ialah candle hijau tu minggu depan. Hari ni hari apa? Hari Khamis. Isnin baru kita tengok ada candle baru. Sebenarnya candle baru tu pembeli akan ada lagi untuk shadow, kemudian barulah akan melakukan ke bawah. So tak pasti Prime masih lagi boleh buat sideway. Sebab apa? Sebelum ni kita tengok dah berapa banyak sideway dia buat. So kita cakap dah 4 bulan, so masih ada lagi, boleh lagi buat sideway walaupun sideway slowly down, slowly jatuh untuk sampai kita punya target di kawasan 24. Sebab tu cakap kenaikan tu hanya kenaikan anggota pergerakan yang normal dalam bila berlaku ke bawah, ada buat higher high. So tak masalah, jangan FOMO dalam market, jangan buy lagi, tunggu dulu. Macam cakap untuk dollar cost average, yes. Untuk siapa untuk buat long term basement cakap di kawasan 30, very good position untuk buy. So kalau anda dah ada position di 30, so jangan buy lagi, anda tunggu lagi. Sebab apa? Sekiranya price tu anda akan tunggu next position buy kita ialah di kawasan 26, kemudian di kawasan 24. So ada position di kawasan 30, 28, very good untuk anda punya portfolio. So sekarang tunggu next position di kawasan 26 dan 24. So untuk daily kita akan tengok price itu sampai mana. Right. Ni ialah EMA, kita tengok EMA 20. Sorry, dia ini EMA 20. Kita tengok price, setiap price yang sentuh 20 EMA akan berlaku rejection. Kita tengok sini rejection, sini pun rejection. Ya, sini ada sikit kenaikan tapi rejection, naik rejection, naik rejection. So kat sini kita dah lama tak sentuh 50A. So now price kembali balik sentuh MA so expected akan berlaku rejection balik ke atas. So kita tengok ini adalah kata bullish engulfing. Ada potential juga untuk bullish engulfing ni. Untuk apa? Dia ada bottom. So walaupun bullish engulfing expected kini ada berlaku, candle naik ke atas lagi, expected candle tu akan sampai ke kawasan, kalau dia berjaya break semua resistance ni, kita masih ada 50 MA dan resistance tu bercakap untuk price naik ke atas amat sukar. Sebab apa? Kita terlalu banyak resistance untuk bull. So sekiranya bull betul-betul market, dan kita tengok dalam market pun, market adalah fear. Kalau market adalah green ataupun dalam keadaan green, yes, kita tengok ada jumlah volume yang banyak. Tapi untuk kali market dalam fear, so cakap kenaikan ni bukanlah disebabkan kenaikan orang kata ikan bilis. Ini kenaikan untuk whale. Untuk whale buat untuk liquidkan punya short, kemudian dia akan masuk balik short untuk liquidkan balik yang siapa masuk FOMO buy dekat sini. So tengok masih ada potential untuk drop ke bawah. So kita tunggu aja dengan FOMO dalam market. Kita tengok apa yang market yang buat. Macam cakap hold aja position buy tu, dan kita tunggu saja di point entry next buy. Macam cakap first buy tu 30, 26, 24. So sekiranya price tu terbang tak masalah, kita layan profit. Tapi sekiranya price tu jatuh ke bawah, kita masih ada lagi modal untuk beli. So jangan FOMO dalam ni, jangan takut kerana dah ada position sebelum ni, tak masalah. Tapi kalau yang masih belum ada position tu yang susah sebenarnya, macam cakap anda perlu tunggu position buy. So kat ini bukanlah anda FOMO untuk FOMO, anda tunggu dulu. Kalau contoh ini, kalau masa yang newbie nak buy tu, jangan buy lagi, tunggu dulu sama ada ini buat higher high ataupun higher low. So kiranya higher low anda hanya boleh tunggu di kawasan 26. Sekiranya dia buat higher high, kita akan tunggu rejection, barulah dia akan tunjuk balik kat mana dia punya position untuk buy. Sebab apa? Expected untuk buat higher high, kemudian kita buat lower low, lower high. So biasa kat sinilah kawasan dalam 31. So tunggu pergerakan ini, apa yang akan dia buat. Adakah dia buat higher high ataupun higher low untuk break buat lower low, ataupun buat higher high buat lower high kemudian ke atas. So tunggu lagi, tak ada sebarang combination confirmation untuk pergerakan price ni. Hanyalah pergerakan normal, kenaikan yang normal, tak masalah. Tu kita tengok dalam market. Tu untuk 4 hours ini, itu yang tu akan tengokkan di point-point tu. Ini kawasan ni, right. Zul pun dah expected Zul punya stop loss di kawasan atas ni. So sekiranya Zul ada masuk sell, so masuk sell itu Zul masuk sini macam tu juga, Zul buat masuk sikit, kemudian Zul increase Zul punya position. Dan sekarang Zul punya buy tu sell tu berada di kawasan ini. So sekiranya price tu naik break pasal ni, dia akan buat higher high. So apa yang Zul akan buat, Zul akan tunggu dulu untuk dia buat rebound balik untuk buat lower low, kemudian tu akan close tu punya short, kemudian tu akan masuk ada long position untuk expected untuk price tu akan masuk ke atas at least sampai ke 36. Kita ambil profit dan kita tengok pula kat 46 adakah berlaku rejection yang macam ni, atau dia akan terus melakukan break ke atas untuk sampai kita punya price target 42. So kalau break 36, untuk expected tu akan hold dia punya long untuk ambil profit di 42. So itu untuk trading. Tapi untuk long term, untuk buy,
Untuk buy and hold dia masih lagi tunggu di kawasan 26. So price jatuh di kawasan 26 baru Zul buy. Tapi untuk trading, yes, untuk leverage Zul akan masuk, akan cari position short lah. Tapi sekarang masih lagi dalam position short, so akan tunggu. So sekiranya ada position long, nanti Zul akan share kat Facebook tu. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe. So sekiranya ada info-info terkini yang anda nak tahu, anda boleh type di ruang komen dan follow dia punya Facebook. Sebab apa, di Facebook selalunya dia akan update apa-apa yang berlaku di chat, dia akan update di Facebook. So guys, please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain, bantu Zul untuk dapat first 1k subscriber. So guys, jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.